Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan penuh hormat menjemput Dr. Mazhar untuk menjelaskan konflik Palestin-Israel ini dari perspektif agama, termasuk mengapa kita perlu melihat isu ini melebihi lensa agama. Doktor, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Saya selalu akan ulangi hal yang sama bila saya sebut Assalamualaikum, sebenarnya merangkumi semua, kerana dalam Assalamualaikum, peace be upon you, ia untuk Muslim dan non-Muslim juga. Tapi oleh kerana dah jadi adat kita di Malaysia ni, untuk non-Muslim kita kata salam sejahtera, tapi maknanya sama. Terima kasih kepada pihak Parti Gerakan yang menjemput saya dalam forum ini, dan saya rasa ini saya terus membuat keputusan untuk setuju, kerana saya rasa inilah satu ruang yang bagus untuk saya juga memberikan pandangan kepada rakyat Malaysia yang lain, khususnya mereka yang bukan beragama Islam juga, untuk mendengar isu ini. Pertama, saya nak jawab soalan itu. Apakah pendirian Islam terhadap orang Yahudi? Adakah Islam ni membenci kaum Yahudi? Sebenarnya Islam, kita tahu bahawasanya asas kepada ajaran Islam ini ialah Islam ini anti kepada perkauman. Dia tidak membenci sesuatu kaum, kerana kaum bukan pilihan manusia. Kaum adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menurunkan agama, tidak mungkin dia menurunkan satu agama supaya membenci satu daripada ciptaan yang dia telah tetapkan, yang bukan daripada pilihan mereka. Kita tak pilih untuk jadi Cina, untuk jadi India, untuk jadi Melayu. Ini adalah pilihan Tuhan pada diri kita. Demikian mereka tidak memilih untuk menjadi Yahudi. Jadi apa yang menjadi persoalan kepada kita ialah mengapa ada konflik di antara orang Islam dan Yahudi. Saya nak tarik sedikit ke belakang supaya kita melihat sejarah bagaimana sikap Nabi Muhammad kepada orang Yahudi. Apabila Nabi Muhammad menguasai kota Madinah, yang sebelum itu namanya Yathrib, dan kemudian menjadi kota Madinah, yang merupakan negara orang Islam, negara Islam yang pertama, satu-satunya negara yang memasukkan satu perjanjian bertulis yang memberikan hak kepada rakyat yang bukan beragama Islam. Dalam konteks tersebut khususnya ditumpukan kepada orang Yahudi. Nabi Muhammad memasukkan satu perkataan, satu ayat yang begitu jelas dalam sahifah ataupun piagam Madinah, di mana baginda menyebut bahawasanya inna Yahud Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Sesungguhnya Yahudi daripada Bani Auf, itu satu bani, satu klan mereka akan, dan piagam itu akan menyebut lagi semua bani-bani yang mereka ialah satu umat, itu satu nation bersama dengan orang-orang Islam. Walil Yahudi dinuhum walil mu'minin dinuhum. Orang Yahudi boleh mengamalkan agama mereka, orang Islam mengamalkan agama mereka. Bebas hal itu, illa man zalam wa atham, melainkan orang-orang yang mana mereka itu zalim dan melanggar peraturan. Kemudian fa innahu la yutiqu illa nafsahu wa ahli baitih. Kalau mereka buat demikian, mereka hanya merosakkan dirinya dan diri kaum keluarganya. Maksudnya, walaupun Yahudi ketika itu tidak berkuasa, Nabi memberikan peruntukan kepada Yahudi untuk mengamalkan agamanya bersama-sama dengan orang Islam dan tidak diganggu gugat agama mereka dan dapat hidup dengan aman di Madinah. Ini adalah pendirian yang jelas, bukan saja soal agama, tapi agama yang bukan soal teori, tapi baginda Nabi SAW, Nabi Muhammad telah mengambil tindakan secara praktikal dengan memasukkan hak-hak orang Yahudi di dalam piagam Madinah ketika baginda mempunyai kuasa yang mutlak, hampir boleh dikatakan kuasa yang tak boleh dicabar ketika berkuasa di Madinah, memberikan keadilan. Dan kita akan tengok piagam itu penuh dengan keadilan. Tapi saya bukan nak bincang pada piagam itu, tapi saya nak bincang tentang hak. Selepas daripada itu, kita lihat orang Yahudi melanggar perjanjian.
Sebelum mereka melanggar, apabila Nabi Muhammad sampai ke Madinah, ada pembesar Yahudi yang menerima agama Nabi Muhammad. Namanya Abdullah bin Salam. Dia menjadi sahabat baik Nabi Muhammad dan disebut namanya. Apabila Yahudi melanggar perjanjian, berlaku peperangan antara orang Yahudi dengan orang Islam, kerana Yahudi berperang dengan orang Islam daripada dalam Madinah. Nabi Muhammad telah menawan kota mereka. Pun begitu, baginda mengambil langkah, satu lagi langkah yang harmoni. Baginda berkahwin dengan Safiyah binti Huyai, seorang wanita Yahudi yang merupakan anak pembesar Yahudi. Bapaknya telah diambil tindakan, tapi Nabi berkahwin dengan anaknya, bagi antara maksudnya menunjukkan bahawasanya Islam tidak memandang jelek ataupun memandang hina kepada kaum Yahudi. Sambung lah. Masih live. Okey. Kemudian saya ingin sebut, kemudian pada zaman khalifah yang kedua, iaitu Umar bin Khattab, berlaku lagi masalah dengan kaum Yahudi. Pun begitu, ada perjanjian yang dibuat oleh orang Islam, di mana dalam perjanjian yang dibuat oleh Sayyidina Umar memberikan ruang penempatan Yahudi di Alia di Palestin. Sekali lagi, di Palestin Yahudi diberikan kedudukan untuk mereka hidup dengan aman. Itu untuk menjadi bukti bahawa lanskap bahawasanya isunya bukan isu Islam membenci etnik Yahudi. Tidak timbul hal itu. Membenci ras bangsa Yahudi, dia tak. Isu yang berlaku ialah isu sikap orang Yahudi terhadap orang Islam di dalam mematuhi perjanjian. Kita lihat juga kaum yang lain. Dalam rekod bangsa Yahudi, mereka memang menghadapi banyak sejarah mereka ditindas dan dianggap ancaman oleh kaum lain. Dalam kerajaan Babylon di bawah Nebuchadnezzar, orang Arab sebut Banu Khatnusar, mereka telah diambil tindakan. Tapi saya tak mau, saya nak ambil sejarah yang ke belakang. Pada tahun 1516, Gereja Venice, di Itali telah membuat keputusan bahawasanya Yahudi adalah kaum yang membahaya untuk mereka, dan mereka mengarahkan pada waktu malam orang Yahudi mesti hidup di ghetto. Selepas daripada itu, Yahudi hidup malamnya dianggap sebagai ahli sihir dan seumpamanya, hidup di ghetto. Mereka, orang-orang Eropah Kristian sangat berhati-hati dengan orang Yahudi kerana mereka mempunyai pengalaman yang pahit dengan orang-orang Yahudi. Okey. Apa pula tindakan orang yang lain? Saya sebut tokoh-tokoh banyak. Martin Luther, pengasas Protestan, dia pada tahun 1542 telah menulis buku Against the Jews and their Lies, menentang Yahudi dan pembohongan mereka. Dalam penulisan itu, dia telah menceritakan tentang kejahatan orang Yahudi. Dan kita mungkin apabila membaca sejarah Yahudi akan membangkitkan pengalaman mereka bersama yang hitam, bersama dengan Adolf Hitler. Hitler yang dianggap sebagai kejam dan zalim, yang telah melakukan pembunuhan yang banyak, dan sebahagian penulis mendakwa dalam Holocaust Hitler telah membunuh lebih daripada 5 juta orang Yahudi. Okey, isu yang saya nak bangkitkan ialah kita tidak menerima sikap kejam orang Hitler. Tidak ada siapa akan menjustifikasikan kekejaman terhadap kaum. Tetapi apa yang saya nak bangkitkan ialah Hitler adalah seorang pemidato yang bagus di dalam politik. Tetapi dia tidak mendapat sambutan, sehinggalah dia membangkitkan isu anti-Yahudi. Bila dia membangkitkan isu anti-Yahudi, ketika itu masyarakat Jerman yang merasai tentang ancaman orang Yahudi. Pada tahun 1923, Hitler telah masuk penjara dan dia menulis buku dia yang semua kita tahu, iaitu Mein Kampf. Dalam buku itu, pada awal-awal lagi, Hitler menyatakan bahawa masalah utama
yang mengancam kedamaian, keselamatan orang-orang Jerman ialah masalah kaum Yahudi. Kempen Hitler ini telah mendapat sambutan yang begitu besar kerana apa? Kerana orang-orang di barat, orang-orang di Eropah mempunyai pengalaman pahit bersama dengan kaum Yahudi. Bukan, ini pengalaman mereka, pengalaman pahit bersama dengan kaum Yahudi. Pengalaman itulah yang menyebabkan Hitler menang di dalam kempen politiknya. Walaupun kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Hitler. Mengapa masyarakat Eropah menerima? Kerana sebelum Hitler, 500 tahun sebelum Hitler, memang itulah layanan yang diberikan oleh orang-orang Eropah terhadap Yahudi. Okey. Tetapi dalam celahan itu, apabila berlaku Holocaust, berlaku bermacam-macam, orang-orang Yahudi ke Palestin, disebabkan banyak peristiwa lah, campur tangan British dan macam-macam lagi, saya ringkaskan. Orang Islam di Palestin menerima orang Yahudi sebagai orang-orang yang memerlukan tempat tinggal, membuka tanah mereka, memberikan ruang untuk mereka hidup dengan mempunyai sangka baik. Padahal Nabi Muhammad telah melalui pengalaman yang pahit dengan Yahudi. Negara Eropah telah melalui pengalaman pahit. Tapi kalau siapa baca Quran, boleh dikatakan Quran akan menceritakan semua Nabi melalui pengalaman yang pahit dengan Yahudi. Saya tidak mau blame semua orang Yahudi jahat. Nabi Muhammad tak lakukan hal itu, sebab tu Nabi Muhammad kahwin dengan seorang wanita Yahudi bagi menunjukkan wanita Yahudi juga mungkin ada yang baik secara individunya. Tetapi as a society, sebelum lagi munculnya istilah Zionis, as a society, Yahudi telah mempunyai pengalaman dengan masyarakat manusia dengan begitu panjang, yang mana pengalaman mereka itu sangat pahit. Ramai masyarakat yang bertindak. Dahulu Yahudi dikenali sebagai black magic dan seumpamanya. Sehinggalah apabila Yahudi kembali masuk ke Israel dan mereka kaum yang bijak, kita tahu dari segi ekonomi, itu juga yang disebut oleh Hitler, dan mereka menguasai lobi Amerika, lobi politik, dan tak susah mana-mana yang terlibat dengan sebagai presidential candidate atau apa politik dalam Amerika nak menang tanpa lobi Yahudi atau sokongan ekonomi ataupun bantuan keuangan daripada Yahudi, maka Yahudi mendapat suara-suara politik. Tapi kita lihat hari ini, kebangkitan orang menentang, membantah apa yang dilakukan pada Israel, oleh Israel pada Palestin. Bukan saja negara orang Islam, bahkan negara orang Islam tak buat demonstrasi. Di London demonstrasi lebih besar. Di US dan banyak negara-negara barat. Saya pernah berada di London juga, pernah menyertai demonstrasi marah kepada kezaliman orang-orang Israel terhadap Palestin. Yang mana majoriti yang menyertai mereka ialah mereka bukan Muslim pun, yang terdiri daripada masyarakat barat yang mempunyai kesedaran tentang tindak balas zalim orang-orang Israel. So isu yang saya nak bagi tahu bukan isu perkauman, tapi orang-orang Islam telah mempunyai rekod sentiasa cuba melayan dengan terbaik. Kalau kita pergi ke internet, kita akan boleh tengok the golden age of Judaism, ataupun kita cari saja zaman kegemilangan Judaism, perkembangan ajaran Yahudi. Mereka semua sepakat menyatakan Yahudi zaman terbaik mereka dalam sejarah ialah zaman di bawah kerajaan Islam di Baghdad ataupun di Spain, di Andalus, di mana ketika itulah Musa bin Maimun, banyak tokoh-tokoh mereka besar muncul kerana kerajaan Islam telah memberikan peluang untuk mereka berkembang dari segi pendidikan, dari segi penulisan, dari segi falsafah, dan tidak diganggu mereka selagi mana mereka tidak mengganggu keamanan masyarakat Islam. Itu mereka sendiri yang tulis, dan kita boleh pergi ke internet, kita tulis saja, kita akan tahu Golden Age of Judaism di bawah pentadbiran Islam. So isunya bukan perkauman, isunya ialah kezaliman, kejahatan dan tindak balas yang perbuatan buruk yang dilakukan oleh Israel, sama ada kita kata Zionis atau Jews yang ada di Israel, mereka yang lakukan. Adapun mereka yang tak bersama dengan kezaliman, Islam tidak bertindak membenci orang-orang yang tidak terlibat dengan kesalahan.